Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keadaan terkini anak Tun Mahathir Mohamad yang telah melepasi tempo pengisytiharan harta beliau. Namun demikian, SPRM dengan budi bicara dan Asian telah pun memberi lanjutan 30 hari lagi kepada anak Mahathir untuk isytihar harta. Jadi kalau udah kata susah, hari itu diberi 30 hari, tambah lagi 30 hari, sudah 60 hari. Netizen kata mustahil lah untuk tidak dapat menyelesaikan perkara yang dikehendaki oleh SPRM selepas 60 hari. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memberi tempo selama 30 hari lagi kepada anak bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad Mirzan untuk mengisytiharkan hartanya kepada agensi anti rasuah itu. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata, ini selepas ahli perniagaan itu meminta tempo untuk mematuhi perintah yang dikeluarkan kepadanya dan adiknya Muqzani mengikut Seksyen 36 Akta SPRM yang memerlukan mereka mengisytiharkan harta dalam tempo 30 hari. Bagaimanapun, lanjutan itu hanya diberikan kepada Mirzan manakala Muqzani masih perlu mematuhi notis asal 30 hari itu. Ya, kami benarkan lanjutan 30 hari lagi, katanya. Untuk Mirzan saja, Datuk Muqzani rasanya tak ada lagi tempo lanjutan, tambah Azam Baki. SPRM telah menyerahkan notis kepada Mirzan dan Muqzani di bawah Seksyen 36 Akta SPRM untuk memaksa mereka membuat pengisytiharan harta dalam tempo 30 hari. Tempo asal notis itu sepatutnya tamat pada pertengahan bulan ini. Azam mengesahkan kedua-dua adik-beradik itu belum menyerahkan pengisytiharan harta mereka setakat hari ini. Sebelum ini dilaporkan bahwa SPRM memanggil Mirzan dan Muqzani untuk disoal siasat bulan lepas, walaupun asas sebenar siasatan mereka tidak jelas. Pada 6 Februari lalu, Azam berkata SPRM belum menerima sebarang maklum balas dan mengatakan Mirzan dan Muqzani boleh didakwa jika gagal mengisytiharkan harta mereka kepada agensi itu. Berikutan itu, kedua-dua adik-beradik itu mengeluarkan kenyataan akhbar pada 8 Februari bagi meminta SPRM bersabar dan mengatakan bahwa adalah usaha yang mustahil untuk mengumpulkan maklumat selama 43 tahun. Menurut Mirzan dan Muqzani, SPRM telah meminta senarai aset sejak 1981, yaitu tahun pertama Mahathir menjadi Perdana Menteri. Jimmy Page dalam ruangan komen di Malaysia Kini menulis, Anwar, dia bercakap tentang Anwar. Jadi saudara-saudara sekalian, apa yang akan berlaku selepas ini pastinya akan mengejutkan kita semua. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. SPRM tahan Ratu Naga. Sebenarnya menurut laporan di beberapa media menyatakan bahawa sebenarnya Ratu Naga bukanlah ditahan SPRM, tetapi beliau hanya diambil keterangan. Ada yang kata memang karakter mereka ni suka terbelit fakta kah, kata mereka, sebab menurut ketua pengarah SPRM Azam Baki, beliau berkata Ratu Naga tidak ditangkap tetapi dipanggil untuk percakapan. Kita cuba panggil dia rakam kenyataan bagi membantu siasatan bawah Seksyen 16 Akta SPRM. Katanya yang enggan mengulas lanjut. Penjelasan Azam itu bagaimanapun dipertikaikan Peguam Syarul Inma. Beliau kata rumah diserbu pagi ini dan dia diambil dan dibawa dengan kereta SPRM ke Putrajaya. Dia dinafikan akses kepada peguam dan suaminya oleh pegawai penyiasat. Ini jelas satu tangkapan. Tidak masuk akal ketua SPRM kata ini bukan tangkapan dan ia sama sekali bertentangan dengan fakta sedia ada, kata Nabila. Namun apa yang dikatakan oleh ketua pengarah SPRM bahawa tiada tangkapan tetapi hanya dipanggil untuk rakam percakapan. Beliau kata kita cuba panggil dia rakam kenyataan bagi membantu seksyen siasatan. Mungkin berlaku keengganan daripada pihak pihak Ratu Naga untuk datang dibuat
keterangan. SPRM dalam laporan Malaysia Kini telah pun mengambil keterangan aktivis politik Sahrul Emma Rena ataupun Ratu Naga selepas menyerbu rumahnya di Kuala Lumpur pagi ini. Suaminya Izzat Zainal berkata 5 pegawai badan anti rasuah itu tiba di rumah mereka di Jalan Klang Lama sebelum jam 9.30 pagi dan menggeledah kira-kira 20 menit. Katanya SPRM turut merampas telefon bimbit, laptop serta membuang Sahrul Emma ke ibu pejabat SPRM di Putrajaya. Pegawai SPRM hanya beritahu saya supaya berjumpa dengannya di ibu pejabat SPRM dan sekarang saya dalam perjalanan, kata beliau. Sementara itu sumber yang dekat dengan kes itu berkata, Sahrul Emma ataupun Ratu Naga ditangkap bagi membantu siasatan kes rasuah berkaitan dakwaan aktivis Bersatu Badrul Hisham Syarin atau dikenali sebagai Cikgu Bad terhadap setiausaha politik kanan Perdana Menteri Samsul Iskandar Muhammad Akin. Badrul Hisham atau Cikgu Bad mendakwa Samsul melalui proksi menyalahgunakan dana NGO. Samsul menafikan perkara itu dan mahu mengambil tindakan undang-undang. Saudara-saudara sekalian, dengan keterangan ataupun dengan perkara ini, ramai orang yang menyatakan bahwa mungkin sebenarnya yang terdedah ialah Pekung, Ratu Naga dan juga Cikgu Bad, bukannya perkara lain. Peguam dakwa Ratu Naga ditahan, SPRM kata cuma ambil keterangan. Saudara-saudara sekalian, apa yang mengejutkan kita ialah apabila pempengaruh seperti Ratu Naga ini mendapat perhatian dan dapat sokongan daripada rakyat. Tak tahulah apa yang dilihat mereka terhadap beliau, namun sumber memberitahu Malaysia Kini bahwa aktivis terbabit diambil untuk memudahkan siasatan terhadap dakwaan rasuah yang dibuat oleh ahli jawatan kuasa penerangan Bersatu Badrul Hisham Syarin atau Cikgu Bad terhadap setiausaha politik kanan Perdana Menteri Samsul Iskandar Muhammad Akin. Badrul Hisham sebelum ini menuduh Samsul Iskandar menyalahguna dana NGO. Samsul Iskandar sudah menafikan dakwaan tersebut. Apa yang mengejutkan kita ialah rupa-rupanya ini sebabnya Ratu Naga disiasat oleh SPRM. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kalau ini benar berlaku, kalau benar 6 ahli parlimen Bersatu dipecat, maka sebenarnya itu merugikan Parti Bersatu karena Akta Lompat Parti mengatakan kalau mereka dipecat, mereka bebas untuk beralih ke parti yang lain. 6 ahli parlimen Bersatu yang sokong Anwar dicabar, lepas jawatan atau berdepan pemecatan. Saya rasa mereka tidak akan lepaskan jawatan. Mereka lebih rela untuk dipecat. 6 ahli parlimen daripada Parti Pribumi Bersatu yang berpaling tadah dengan mengisytiharkan sokongan terbuka masing-masing kepada kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dicabar melepaskan jawatan sebagai ahli parti itu sebelum masing-masing dipecat. Cabaran itu disuarakan Ketua Penerangan Bersatu, Datuk Razali Idris, selepas mendakwa 6 ahli parlimen terbabit berselindung di sebalik kekebalan sebagai ahli parti. Kita cabar mereka mengisytiharkan berhenti sebagai ahli parti dan melepaskan jawatan sebagai ahli parlimen sebelum diusir secara paksa melalui pindahan perlembagaan parti pada Perhimpunan Agung Khas 2 Mac ini. Tiada agenda lain akan dibentangkan pada Perhimpunan Agung Khas Bersatu, melainkan hanya memindah perlembagaan fasal 10 perlembagaan parti itu, yaitu terhentinya keahlian apabila tidak lagi menyokong perjuangan parti. Namun demikian, saudara-saudara sekalian, apa yang mengejutkan kita ialah apabila satu laporan mengatakan Bersatu tak boleh ambil tindakan, perlembagaan dipindah lepas sokong Perdana Menteri ke-10. Maknanya, 6 ahli parlimen yang telah menyokong Anwar Ibrahim ini tidak boleh dikenakan apa-apa tindakan, termasuklah terpaksa meninggalkan parti itu atau terpaksa meninggalkan jawatan,
kerana mereka melakukan keputusan itu sebelum ada berlaku pindahan. Itu sebabnya dijangkakan sebelum 2 Mac akan ada banyak ahli parlimen bersatu yang akan mengisytiharkan sokongan kepada Anwar Ibrahim kerana belum adanya pindahan perlembagaan parti tersebut. Bersatu tak boleh ambil tindakan, kata ahli parlimen bersatu yang mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim, yang mana beliau kata tidak terkesan dengan pindahan perlembagaan yang bakal dibuat oleh parti itu. Ahli Parlimen Gua Musang Muhammad Azizi Abu Naim berkata, pindahan itu tidak akan menghalang dia daripada terus berkhidmat kepada rakyat di kawasannya. Berkenaan cadangan pindahan perlembagaan yang parti bersatu nak buat itu, setahu saya, parti tak boleh buat tindakan kerana perlembagaan diubah selepas saya buat keputusan menyokong Perdana Menteri ke-10. InsyaAllah tiada apa yang boleh menghalang tugasan saya untuk berkhidmat kepada masyarakat saya untuk penggal ke-15 ini, katanya kepada Malaysia Kini. Terdahulu, Bersatu dilaporkan akan mengadakan Perhimpunan Agung khas pada 2 Mac ini yang dijangka akan menamatkan riwayat 6 jahanam dalam parti itu. Perhimpunan itu akan meminda perlembagaan parti susulan tindakan 6 ahli parlimennya menyatakan sokongan terhadap Perdana Menteri. Perkara itu dimaklumkan Ketua Penerangannya, Razali Idris, melalui notis makluman berkenaan mesyuarat itu. InsyaAllah maka tamatlah riwayat 6 jahanam, mudah-mudahan Bersatu kembali bangkit dan terus maju, katanya menerusi hantaran di Facebook. Surat makluman mesyuarat yang dikongsikan itu bertarik 13 Februari lalu dan ditandatangani Setiausaha Agung Parti Hamzah Zainuddin. Perhimpunan khas tersebut yang akan diadakan selama 2 jam bermula pukul 3 petang di Pusat Convention Idol IDCC Shah Alam. Sementara itu, Muhammad Aziz berkata cadangan pindahan perlembagaan dengan motif tertentu belum tentu akan diluluskan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS. Jadi ini pun menjadi isu juga. Lagipun cadangan pindahan perlembagaan mana-mana parti bukan sewenang-wenangnya akan diluluskan oleh ROS jika ianya dicipta untuk membunuh karakter wakil rakyat terpilih, katanya. InsyaAllah, pindahan tersebut tidak menjejaskan kedudukan saya bersama 5 ahli parlimen bersatu yang isytihar sokong Perdana Menteri ke-10, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.